إله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita pada malam ini untuk sama-sama dapat datang ke surau dan dapat juga sama-sama untuk kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana Allah masih hidupkan kita pada bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya seorang manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir pada bulan ini. Maka bergembiralah kita kerana Allah masih hidupkan kita pada hari ini dan Allah masih beri peluang untuk kita sambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah malam ini adalah malam yang terakhir untuk saya kuliah di sini, dan insya-Allah saya akan pada hari Sabtu ini saya akan pulang ke Mesir untuk teruskan pengajian di sana. Dan insya-Allah lagi 2 tahun lebih, insya-Allah. Kalau alatul, insya-Allah 2 tahun. Alatul maksudnya najah setiap tahun. Insya-Allah 2 tahun saja. Tapi kalau ada tersangkut, mungkin lebih 2 tahun. Dan insya-Allah ambil peluang juga pada malam ini untuk menceritakan tentang 2 kisah. Yang pertama sudah tentulah tentang Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan secara penuh lah, tapi secara perkongsian daripada tausiah yang dapat saya dengar daripada Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Faisal bin Al-Malihish. Hari itu Al-Habib dia ada datang dekat Asahan, dekat Madrasah Syekhul Arifin. Kalau mesti tuan-tuan ada yang pergi kan, tuan-tuan perempuan ada yang pergi kan, boleh jumpa dengan Habib kat sana. Masa kat sana Habib menceritakan tentang permulaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibu susuannya. Ibu susuan Nabi ramai. Nanti kita akan bincangkan. Dan insya-Allah saya ambil peluang juga untuk berkongsikan sedikit tentang video yang viral. Viral ni maksudnya tersebar luas. Tentang apa? Tentang At-Tuhan. Kita dapat banyak video tentang At-Tuhan. At-Tuhan berlaku tahun depan lah. Ramai kita dapat video tu, ada seorang ustaz tu dia cerita At-Tuhan akan berlaku pada tahun hadapan.
Jadi kita akan bincangkan, kita akan huraikan sedikit. Betul ke ad-dukhan akan berlaku tahun hadapan? InsyaAllah. Jadi malam ini kita sama sedikit kitab yang kita pelajari, kitab Syamil fi Khulasati Syama'il. Sedikit saja, kali kan tak habis lagi ni. Untuk tajuk bab makanan je hampir satu kitab nak habis. Panjang. Jadi kita ambil sedikit saja insya-Allah. Qala musannif rahimallahu wa ta'ala, dan baginda tidak lupa mengelapnya pada mendil atau di tapak kakinya. Maksud tidak lupa mengelapnya ni kita sambung tentang pembincangan kita minggu lepas tentang cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bincangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makan menggunakan 3 jari. Jadi kat sini kita sambung. Dan baginda tidak lupa mengelapnya. Apa maksud tidak lupa mengelapnya? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia makan, dia akan jilat jari dia. Sesudah jilat jari, dia akan mengelap tangan dia yang melekat dengan makanan tu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yamsahu yadahu bil mindil hatta yal'aqaha. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lepas dia makan, dia tidak akan la yamsahu, dia tidak akan lap tangan dia bil mindil. Maksud mindil kat sini dalam mindil bahasa Arab, maksud Melayu kita maksudnya tisu ataupun sapu tangan. Mana-mana yang boleh lap lah. Hatta yal'aqaha, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menjilat jari. Lepas Nabi dah jilat jari, baru Nabi lap tangan dia. Dan diriwayatkan juga daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jika salah seorang daripada kamu makan, fala yamsahu yadahu, janganlah kamu lap tangan kamu dahulu bil mindil, dengan kain lap, dengan tisu, hatta yal'aqaha, sehingga kamu sudah menjilat jari kamu dan nyonyok semua bersih, baru kamu boleh lap jari itu. Dan hadis Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu seumpama dengan hadis Sayyidina Ibnu Abbas, cuma terdapat padanya tambahan, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, pada mindil atau di tapak kakinya. Apa yang dimaksudkan dengan di tapak kakinya? Perbuatan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Kata Al-Imam Al-Iraqi rahimallahu ta'ala anhu, hadis kana mindiluhu batina qadamaihi. Yang nak dimaksudkan dengan mindil kat sini, zaman Nabi SAW tak ada tisu. Mana ada tisu macam zaman kita? Kita ada tisu, ada kain lap. Zaman Nabi tak ada. Jadi yang nak dimaksudkan dengan mindil zaman Nabi ni, ulama tafsirkan mindil kat sini maksud dia tapak tangan dan tapak kaki. Maksud dia. Saya tidak mengetahui ini merupakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang ma'ruf pada perbuatan tersebut adalah seperti riwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalilan ma najidu at-ta'am fa idza wajadnahu lam takun lana manadil illa akuffuna wa sawa'iduna. Muntahis Sul Safhah 521. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu beliau kata apa? Kunna zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalilan ta'am. Qalilan ma najidu ta'am. Maksudnya zaman Nabi dulu makanan sikit. Sikit sangat makanannya. Fa iza wajadnahu, jika ada pemakanan, lam takun lana manadil, kami tak ada tisu, kami tak ada kain lap untuk mengelap jari kami. Illa akuffuna wasawa'iduna, melainkan kami ada tapak tangan kami
dan tapak kaki kami hingga ke betis. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabat kalau dia mengelap sisa makanan dia di tangan, dia mengelap menggunakan tapak tangan macam ni. Macam ni lah sampai bersih. Kita senang, kita dah ada kain, kita dah ada tisu. Kadang tak ada kain, tak ada tisu, pakai baju kita lap. Betul? Pakai baju kita. Dan juga tapak kaki. Tapak kaki. Gosok sampai hilang sisa-sisa yang ada pada jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah baginda duduk menyandar kecuali ketika terlalu lapar. Apa yang nak dimaksudkan dengan duduk menyandar? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Juhaifah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Amma ana fala aqulu muttaki'an." Aku tidak akan makan secara mengiring, secara menyandar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia makan, dia tidak pernah bersandar pada dinding. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sandar pada dinding. Tapi benda tu tak jadi sunnah. Ada sebabnya kenapa Rasulullah makan sambil bersandar ke dinding. Makna muttaqian iaitu mengiring dengan meletakkan lambung bersandar kepada sesuatu. Maksudnya bersandar pada dinding lah. Nabi tak pernah makan sambil bersandar pada dinding. Kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, tidak mengapa makan kekacang dan makanan ringan. Kalau dalam istilah bahasa Arab, kekacang ni kita panggil apa? Kita panggil mukassara. Kacang-kacang. Kacang-kacang ni ulama kata kalau kita makan sambil berdiri tak berdosa. Hukumnya apa? Hukumnya tidak makruh. Maksudnya boleh nak makan sambil berdiri. Tapi makanan yang macam mana? Kacang ke kacang. Maksudnya kacang ke coklat ke gula-gula ke kita makan sambil diri, tak salah. Boleh? Tak salah. Sebab apa? Kata Imam Bajuri rahimahullah, tidak mengapa makan kekacang dan makanan ringan dalam keadaan berbaring. Ini kerana terdapat riwayat bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam pernah melakukan sedemikian. Kita makan sambil baring pun boleh. Makan kacang ni sambil baring. Sebab apa? Sebab adat orang Arab, dia orang kalau makan, kita boleh tengok kat dalam TV, dia orang makan macam mana. Sambil baring, dia orang baling, masuk dalam mulut, baling, masuk dalam mulut. Zaman Arab macam tu. Sebab sahabat Nabi Sayyidina Ali pernah makan sambil berbaring, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak marah. Dan ada sahabat lagi, dia makan kek. Tak tahulah kek macam mana zaman Rasulullah tu kan. Ada riwayat mengatakan makan kek sambil berbaring. Tapi bukanlah kita berbaring maksudnya baring tegak gitu. Kita maksudnya macam menyandar sedikit, berdiri sikit, macam kita bukan baring terus macam tidur tu, bukan. Bukan baring macam tu. Ke kita menyarap sambil mengiring ke, makan macam tu, sambil tengok TV kan, biasa buat macam tu. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalaulah Sayyidina Ali dia makan sambil berbaring macam tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak marah. Kita tak pelik ke kenapa Sayyidina Ali dia makan macam tu? Kalau kita fikir, kalau kita tahu bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam, dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ana manidatul an wa Ali babuha. Ali tu pintu segala ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang paling rapat dengan Nabi. Ilmu dia lebih kurang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini kata apa? Ana manidatul ilm wa Ali babuha. Nabi itu Ali itu pintu ilmu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tak pelik kalau kita rasa kenapa Sayyidina Ali dimakan sambil baring. Mungkin dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan begitu. Sebab apa? Rasulullah sendiri kata Sayyidina Ali babuha. Maksudnya dia pintu segala ilmu. Jadi Sayyidina Ali dia tak akan buat benda itu melainkan dengan ilmu, melainkan dengan sandaran, melainkan dengan apa yang dia lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih beradab kalau kita makan secara
duduk. Kata Hujjatul Islam, golongan Arab melakukan sedemikian. Makan dalam keadaan duduk itulah yang paling afdal dan tidak makruh makan dalam keadaan berdiri walaupun tanpa hajat. Tak salah pun kalau kita nak makan sambil berdiri walaupun tanpa hajat. Maksud tanpa hajat kat sini tak ada sebab. Biasa kita makan berdiri sebab apa? Sebab tak ada tempat duduk. Biasa tempat tu kotor. Ni nak makan berdiri saya saja. Tapi pada-padalah nak makan makanan berdiri tu macam mana? Macam donat okeylah makan berdiri. Ni nak makan nasi lemak sambil berdiri, mana boleh. Makan nasi lemak sambil berdiri, susahlah kan. Maksudnya makan makanan yang kecil-kecil, boleh, insya-Allah. Ada guru saya, Ustaz Nazrul, dia cerita masa tu dia tengah khutbah. Dia tengah khutbah sambil berdiri. Lepas tu dia pun minumlah air. Dia ambil, dia minum air. Dia minum air. Lepas tu tiba-tiba selepas habis khutbah tu, selepas habis ceramah dia, ada seorang atuk ni, dia tegur dekat Ustaz Nazrul. Ustaz belajar tinggi Ustaz, minum berdiri kenapa? Atuk tu, dia tanya. Oh, terima kasih tegur saya. Besoknya Ustaz Nazrul dia buka kitab Syama'il, kitab Syamil. Dia buka daurah kitab ni besok. Baca sampailah bab ni. Dah habis, Ustaz Nazrul jumpa dengan atuk tu. Tok, macam mana? Baguslah Ustaz ni. Saya baru tahulah. Dia terdiam, dia malu, dia tunduk je tengok Ustaz Nazrul. Dia baru tahu ni. Kita kalau kita jangan syadid sangat. Jangan syadid sangat sampai kita hukum tak boleh. Tak, Islam ni agama yang mudah. Agama yang indah. Kecuali ketika terlalu lapar. Tak habis lagi. Manakala makan dalam keadaan bersila tidaklah sampai kepada makruh, cuma ianya khilaf aula. Begitu juga makan sambil menyandarkan belakangnya ke dinding. Cara makan yang sunnah adalah dengan bersimpuh atau menegakkan kaki kanan serta meletakkan kaki kiri di bawah punggung. Macam kita duduk dalam keadaan tahiyat. Itu sunnah makan. Kalau kita duduk bersila tak salah pun. Dia khilaful aula. Sebab apa? Jangan kita kalau makan tu jangan duduk bersila. Sebab apa? Sebab bila kita duduk bersila, anggota badan dalam badan kita ni dia akan buka lebih luas. Dia akan buka lebih luas dan makanan makin banyak kita akan masuk dalam perut kita. Sebab tu Rasulullah ajar untuk kita duduk secara bersimpuh. Bila kita duduk bersimpuh, perut kita akan rasa macam tersekat. Kita akan rasa macam ketat je perut kita kan. Jadi kita makan tak banyak. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajarkan bukan saja-saja. Para saintis baru tahu sekarang. Rasulullah dah tahu lama dah. Kenapa Rasulullah ajarkan kita duduk macam tu? Cara makan yang sunnah adalah dengan bersimpuh. Okey. Kecuali ketika terlalu lapar. Apa yang dimaksudkan kecuali ketika terlalu lapar? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Mus'ab bin Salim. Kata beliau, saya telah mendengar Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamarin faraitu ya'kulu wa huwa muqa'in minal ju'. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makan satu tamar ni, makan buah tamar sambil dia menyandar ke dinding dalam keadaan dia penat, dalam keadaan dia lemah, dalam keadaan dia lapar. Jadinya lughatul hadis muqa'in iaitu adalah menyandarkan belakangnya kepada sesuatu kerana terlalu lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan macam tu sebab apa? Sebab apa dia sandar kat dinding? Sebab Rasulullah terlalu lapar. Rasulullah tak tahan, dia penat, badan dia lemah. Itu yang menyebabkan Rasulullah sandarkan kepada dinding. Bukanlah cara duduk sebegini dikira sunnah walaupun Nabi pernah melakukannya. Ini kerana baginda melakukan sedemikian hanya kerana terlalu lemah badannya. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat itu saja kitab Syamil kita pada malam ini. Kalau nak sambung minggu depan pula lupa dah balik. Kalau nak sambung tahun depan, kalau balik, InsyaAllah balik, biasanya okey, InsyaAllah. Saya kena tanda ni kat mana kan. Kalau lah ada peluang lagi untuk sambung kitab ni, InsyaAllah. Kalau ada peluang lagi untuk sambung dan kalau ada peluang lagi untuk hidup.
Allah Ta'ala alam. InsyaAllah saya nak berkongsikan sedikit tentang tausiah, tentang apa yang saya dapat daripada Habib Ali Zainal Abidin bin Faisal bin Malihish. Dia orang Jakarta, Habib ni. Bila first time tengok wajah dia masa dekat sana, dekat Madrasah Syekhul Arifin, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajahnya kita tak, macam mana kata, wajah dia bercahaya. Orang baik ni kita boleh nampak wajahnya bercahaya. Hatta kulit dia hitam sekalipun, kita boleh nampak muka dia ni manis bila pandang. Sebab apa? Sebab bekas wuduk yang ada pada wajah dia. Wajah umat Nabi Muhammad SAW akan bercahaya. Bercahaya sebab apa? Sebab bekas wuduk. Tak kisahlah dia hitam macam mana sekalipun, kita tetap akan nampak indah bila pandang. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah tentang di mana kisah awal-awal kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ibu susuannya Halimatu Sa'diyah. Ibu susuan Nabi yang pertama siapa? Mestilah ibu kandungnya, Aminah. Selepas Aminah siapa? Suwaibatul Aslamiyah. Selepas Suwaibatul Aslamiyah barulah Halimatul Sa'diyah. Ada riwayat mengatakan ibu susuan Nabi ada 5. Ada yang mengatakan ibu susuan Nabi ada 6. Ada yang mengatakan ibu susuan Nabi ada 9. Ada yang mengatakan ibu susuan Nabi ada 10. Tapi benda tu bukan kita nak bahaskan, bukan kita nak bincangkan benda tu, sebab kena cari sendirilah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita, Habib kata, kalau kita hadir Maulid Nabi, kalau kita hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena betulkan niat kita. Kita kena pasang niat-niat yang mulia hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Kita betulkan niat kita. Ya Allah, aku datang majlis Nabi, aku nak sambut Maulid Nabi untuk aku tambahkan kecintaan aku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila kita tajdid niat, perbaharui niat kita, kita letak niat kita untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita, di dalam sanubari kita. Dengan sebab itu Allah akan memuliakan kita. Innama a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bergantung pada niat. Kalau kita niat dalam majlis Maulid tu perkara yang sia-sia, dapatlah benda yang sia-sia. Kita bila hadir majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mestilah kena niat benda yang baik-baik. Supaya apa? Supaya bila kita datang majlis Maulid, bila kita balik, dengan dosa-dosa kita terangkat. Kita mohon macam tu, dengan sebab kita hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana berkat Nabi kita yang mulia, kita dapat berkumpul macam ni. Sebab berkat Nabi, kita cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Kita cintakan Nabi. Dengan sebab itu, dengan sebab satu kecintaan kita pada Nabi, Allah kumpulkan kita pada malam ini. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sayang Nabi, kita kena memperbanyakkan selawat. Selawat yang kita mampu untuk lakukan. Dan cahaya alam ini, bercahayanya alam ini dengan sebab cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab cahaya Rasul, sebab nur yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat kegigihan baginda mendidik kita, menurunkan wahyunya pada kita, menurunkan hidayahnya pada kita, kesabarannya dalam menyebarkan ar-risalah an-nabawiyah pada kita. Dengan itulah menjadi punca keberkatan hidup kita di dunia dan akhirat. Sebab susah payah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan risalah nabawiyah. Maka wajib kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, kalau tanpa Nabi Muhammad SAW, kita akan hidup dalam kesesatan. Tak ada Nabi, kita akan hidup dalam sesat dan sesesatnya. Nabi itulah petunjuk untuk kita ikut. Jadi apa yang Habib bahaskan
bagaimana keindahan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dagapan wanita-wanita yang Allah pilih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, kita kena tahu orang yang menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan orang yang biasa-biasa. Sebab yang dia nak susukan tu siapa? Rasulullah. Rasulullah mulia. Sudah tentu orang yang dipilih ni, yang menyusukan Nabi ni, Allah pilih dia sebab apa? Sebab dia mulia. Daging yang tumbuh dalam jasad yang mulia, daging yang tumbuh yang membantu dalam pembentukan jasad Nabi SAW sudah tentu seorang manusia yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa manusia yang dipilih itu? Ibu dan ayah Nabi Muhammad SAW. Siapa ayah Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa ibu Nabi? Aminah. Kalau kita hafal nama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW ibnu Abdul Muttalib, Nabi Muhammad ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Mizar ibnu Ma'an ibnu Adnan. Itu salah-salah Rasulullah SAW. Maka cubalah kita menghafal. Kita boleh dengar dah zaman sekarang ni banyak lagu dah boleh guna untuk cara hafal nama nasab Nabi Muhammad SAW. Tapi nak hafal tu kena tengok orang juga. Kalau atu-atu yang dah tu susahlah nak ajar lagu kan. Tu kena bagi dengar je. Tak payah nak bagi suruh dia nyanyi. Susah atuk nak nyanyi. Atuk pun suara dah tak ada dah. Gigi pun dah tak ada dah. Jadi kita nak ajar pada anak-anak kita lah. Ajar anak-anak macam mana nama nasab Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Itu antara lagu yang kita boleh ajarkan pada anak-anak kita. Saya ajar anak-anak SK Ledang dengan lagu tu. Alhamdulillah satu hari dia orang dah boleh hafal dah. Masa kelas 1 jam je dia orang boleh hafal dah. Dengan mengajarkan lagu sedemikian. Itu semua nama-nama yang ada dalam riwayat. Maksudnya sampai Adnan, yang maksudnya yang masyhur, yang kita boleh, yang perlu kita hafal sampai Adnan. Ada dalam 22 nama. Ada lagi. Kalau ikutkan nama nasab Nabi ada 43. Tapi itu yang selebih selepas Adnan tu kita tak pasti namanya betul ke tidak. Sampai Nabi Adam. Kalau kita tengok ada ustaz-ustaz Indonesia, Ustaz Hadi Hidayat, masya-Allah, Allah kurniakan dia ingatan yang kuat. Dia kalau Al-Quran dia baca, dia boleh kata ini ayat berapa, surah ke berapa, surah ni surah yang nombor berapa, dia boleh bagi tahu. Muka surah berapa, atas, bawah, tepi, kiri, kanan, dia boleh bagi tahu. Begitu juga dengan hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia boleh sebut nombor-nombor tu. Masya-Allah, Allah bagi dia kekuatan ingatan. Kalau kita susah macam tu kan. Tak boleh. Yang mana wanita-wanita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan air susunya untuk masuk dalam perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita-wanita ini bukan calang-calang manusia. Dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber keberkahan dalam hidup kita. Sumber keberkahan dalam hidup kita dan sumber kepada cahaya keberkahan yang mana
yang Allah turunkan di alam semesta ini. Sebab Rasulullah satu alam semesta bercahaya. Rasulullah SAW dia tidak pernah diletakkan. Maksudnya Rasulullah SAW tidak pernah diletakkan pada perempuan ataupun orang miskin. Maksudnya Rasulullah bukan disusukan oleh orang perempuan yang saya saja, tak. Tapi orang perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga daripada golongan orang miskin saja, tak. Tapi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah memilih ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua adalah manusia yang mulia. Sebab dipilih oleh Allah. Maka kata ulama, sebaik-baik tanah di dunia ini adalah tanah yang mana melekatnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana? Di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi umrah, pergi haji, dia akan duduk kat kawasan tu, kat situ, kawasan yang makbul doanya. Sebab apa? Sebab kat situ ada tanah yang mulia, yang paling mulia di dunia ni. Sebab adanya jasad yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastilah jasad yang mulia tu diperbuat daripada rahim yang mulia. Rahim yang mulia. Wanita yang mulia iaitu Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam rahim itu terbentuknya jasad Rasulullah, kulitnya, dagingnya, tulangnya dan sebagainya. Dan rahim itu adalah rahim yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Rahim Sayyidatuna Aminah adalah rahim yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan air mani yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah daripada bapanya. Siapa bapa Rasulullah? Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan selepas Rasulullah dilahirkan, maka Allah menjalankan sunnatul haya. Apa maksud sunnatul haya? Maksudnya perjalanan bayi. Perjalanan bayi itu maksudnya macam kita bila anak baru lahir kenalah bagi susu, kenalah bagi makan. Rasulullah macam kita juga, sama. Rasulullah perlukan macam tu untuk apa? Untuk membantu dalam pembesaran dan menjadi manusia yang sempurna. Rasulullah macam kita juga. Tapi nanti kita kena tahu Rasulullah macam kita tapi bukan macam kita. Kita kena tahu sebab apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Sama seperti kita makan, minum, tidur dan sebagainya. Zat Rasulullah, jasadnya semua macam kita. Akan tetapi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni basharun. Basharun la kal bashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, akan tetapi berbeza dengan manusia. Tak sama dengan manusia langsung. Nabi manusia betul. Nabi manusia tapi tak sama dengan manusia. Tak boleh kita nak kita tak boleh nak pandang Rasulullah dari segi apa-apa pun pada kita. Tak boleh. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling indah dan yang paling cantik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak diceritakan pada Rasulullah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bayi, dia memerlukan susu. Maka siapakah wanita pertama yang menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentu ibunda yang tercinta, ibunya Aminah. Dan ada riwayat kata Aminah ni dia menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4. Tadi 4 dan ada yang kata 5, ada yang kata 9, ada yang kata 10. Dan kita kena tahu berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia disusui oleh ibunya yang tercinta. Berapa lama? Berapa lama? Riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyusu dengan ibu kandungnya selama 9 hari. 9 hari. Ada yang mengatakan beberapa bulan dan ada yang mengatakan 6 bulan sahaja.
Yang muktamad kata 6 bulan. Dan yang paling muktamad, ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyusu selama 7 hari sahaja. Selepas 7 hari. Kalau adat masyarakat Arab, mereka bila dah susukan anak selama 7 hari, mereka akan hantar anak-anak mereka ke kampung. Itu kebiasaan orang Arab. Mereka duduk di bandar, mereka akan hantar anak-anak mereka bayi ni ke kampung lain untuk disusukan. Sebab apa? Ada 2 sebab. Yang pertama, sebab nak jaga anak dia, nak jaga kesihatan anak dia daripada persekitaran di bandar. Masalah udara yang kotor dan sebagainya. Sebab tu dihantarkan ke kampung. Dengan sebab itu, anak itu akan lebih sihat dan terjaga. Dan sebab yang kedua, kerana apa? Kerana bahasa. Bahasa di bandar ketika itu sangat teruk. Jadi mereka menghantar anak-anak mereka yang perlukan susuan ni hantar di kampung supaya apa? Supaya mereka lebih fasih dalam berbicara. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia kata apa? Ya Rasulullah, ma afsah lisanak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah fasihnya lisanmu ketika berbicara. Abu Bakar dia terkejut sebab apa? Dia bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berbicara ni sangat fasih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wahai Abu Bakar, bagaimana tidak aku berbicara secara fasih? Sebab apa? Aku ni orang Quraisy dan aku disusukan oleh Bani Sa'ad. Ketika itu mereka yang lahir daripada golongan Bani Sa'ad ni, mereka semua memang orang yang hebat-hebat dalam berbicara. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun petah dalam berbicara. Sebab apa? Sebab dia disusukan oleh perempuan daripada Bani Sa'ad. Dan siapa perempuan daripada Bani Sa'ad itu? Itu adalah Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah daripada bangsa Bani Sa'ad. Dan antara salah satu yang pernah menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tentu Halimatus Sa'diyah. Dan ada kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh 3 orang perempuan sekaligus. 3 orang perempuan sekaligus. Siapa nama mereka ni? Nama mereka ni adalah Atikah. Atikah jamak kepada Ataik. Disusukan sekaligus. Dan yang ajaibnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil kita dah boleh nampak keistimewaan. Kita tak boleh nak kata mukjizat, sebab mukjizat ni keistimewaan yang Allah beri pada Nabi dan Rasul yang dipilih. Tapi Nabi SAW ketika itu belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Nabi SAW ketika itu masih bayi. Dan ketika bayi sudah nampak keistimewaan yang ada pada Rasulullah SAW. Nak diceritakan, 3 orang wanita ini, nama dia Atikah. 3 nama Atikah. Mereka ni belum berkahwin. Belum pernah ada anak dan belum pernah menyusukan anak. Nak disingkatkan cerita, mereka bertiga ni saja-saja je nak try menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saja-saja nak try. Sekali dengan kebesaran Allah tunjukkan, subhanallah, ketika mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didekatkan kepada dada mereka, tiba-tiba terpancarnya susu daripada dada-dada mereka. 3 ni sekaligus terpancar. Nampak tak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mana Allah beri keistimewaan pada Nabi, keajaiban pada Nabi ketika bayi lagi. Kita boleh nampak. Dan ketika itu ibu Sayyidatuna Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketika itu. Dan mereka semua terkejut dengan kejadian yang berlaku. Yang peliknya yang belum kahwin, maksudnya perawan lagi, boleh mengeluarkan susu. Jadi tak peliklah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Aku disusukan oleh Awatik. Kalau kita dengar Awatik tu maksudnya 3 orang Atikah. Tu maksudnya.
Kalau kita nak cerita berapa ramai ibu susuan Nabi ni, kalau kita kira lah kan, Atikah 3 orang, ibu Nabi SAW, Sahibatul Islamiyah, siapa, Halimatul Sa'adiyah, dan ada lagi. Tu kena pandai-pandai cari. Kena rajin baca. Setelah Sayyidatuna Aminah menyusukan Rasulullah SAW selama 7 hari, selepas itu digantikan dengan Sahibatul Aslamiyah. Siapakah Sahibatul Aslamiyah? Sahibatul Aslamiyah ni adalah budak daripada Abu Lahab. Budak maksudnya macam mana nak kata budak ni? Hamba Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Bapa saudara Nabi. Abdullah siapa dengan Abu Lahab? Adik-beradik. Abu Lahab abang ke ataupun Abdullah abang? Abu Lahab abang kepada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Maka ketika Abu Lahab mendengarkan khabar gembira bahawa dia akan dapat anak buah, anak daripada adiknya Abdullah, maka ketika itu dia gembira, dia merdekakan Sahibatul Aslamiyah, dia merdekakan. Dan disebabkan dimerdekakan tu, Sahibatul Aslamiyah menjadi salah seorang ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Dan selepas Sahibatul Aslamiyah, barulah Halimatul Sa'adiyah, ibu susuan Nabi SAW. Halimatul Sa'adiyah adalah perempuan yang berasal dari Bani Sa'ad. Dia mempunyai suami yang bernama Haris bin Uzza. Nama suami Halimatul Sa'adiyah, Haris bin Uzza. Nama Halimatul Sa'adiyah, Halimah Sa'adiyah binti Dhab. Binti Dhab, sebutan dia susah sikit nak sebut. Pada saat itu beliau nak ceritakan bagaimana Halimatul Sa'adiyah ni boleh menyusukan Nabi SAW. Minta maaf lah kalau lama hari last lah macam Allahu Akbar. Nak diceritakan Halimatul Sa'adiyah, dia mengikuti satu rombongan orang perempuan. Dia mengikuti satu rombongan orang perempuan, yang mana orang perempuan ni mereka membuat rombongan untuk pergi mencari bayi-bayi yang boleh disusukan. Maksudnya mereka mengambil upah pekerjaan dengan menyusukan bayi. Zaman Rasulullah SAW dulu, pekerjaan untuk orang perempuan macam tu. Mereka cari upah untuk menyusukan bayi. Dan ketika itu, semua unta yang mereka rombongan menaiki unta lah. Dan ketika itu semua unta berjalan dengan begitu laju. Akan tetapi unta Halimatul Sa'adiyah ketinggalan. Unta Halimatul Sa'adiyah paling lemah, paling tak kuat dan paling kurus. Unta-unta yang perempuan-perempuan lain, rombongan lain, semua gemuk-gemuk, kuat-kuat belaka. Susu pun banyak. Maka ketika itu Halimatul Sa'adiyah ketinggalan. Dan sampailah Halimatul Sa'adiyah sampai ke sebuah perkampungan, dan dia dapat tahu bahawa semua bayi yang di kampung sana sudah diambil orang. Dah tak ada orang. Maka ketika itu Halimatul Sa'adiyah berasa sangat sedih, dan tiba-tiba datang seorang Datuk Nabi Muhammad SAW. Siapa Datuk Nabi? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia menawarkan kepada Halimatul Sa'adiyah, nak tak kau susukan cucu aku ni, Muhammad SAW. Dan dia ni anak yatim. Maka ketika Halimah dengar dia anak yatim, ketika itu zaman Rasulullah SAW, orang perempuan, mereka kalau dengar anak yatim je, mereka akan terus tolak anak tu. Mereka akan terus tolak. Akan tetapi Halimah, dia tolak juga. Dia tak tahu siapa kan. Dia tolak juga, dia tak nak susu kan. Lepas tu tiba-tiba Halimah pun rasa macam kesian pula. Dia kesian, dia cakap dengan suami dia, Haris bin Uzza. Dia tanya dengan suami, dia cakap dengan Abdul Muttalib, boleh tak bagi aku masa, aku nak minta izin dengan suami aku dulu, minta pandangan suami aku dulu. Maka Halimah pun jumpa dengan suaminya. Subhanallah, suaminya mempunyai hati yang sangat mulia. Dia kata apa dekat Halimah? Kau ambillah anak tu, moga-moga Allah beri keberkatan pada anak ini. Dia kata macam tu. Mereka berdua ni belum Islam,
Tapi mereka kata moga-moga Allah beri keberkatan pada anak ini. Maka Haris pun, suaminya Halimah kata apa? Sungguh aib kalau kita balik, kita datang jauh-jauh tapi tak bawa balik bayi. Sungguh aib untuk kita. Jadi baik kita ambil. Moga-moga Allah beri keberkatan pada bayi ini. Maka secara tak langsung Halimah pun pergilah jumpa dengan Abdul Muttalib. Dia jumpa Abdul Muttalib, kata baiklah aku nak ambil anak ini. Maka ketika dia nak melihat bayi nak melihat Rasulullah SAW, dia meminta izin dengan Aminah. Dia nak tengok bayi itu di dalam satu bilik. Dia tengok. Semasa dia lihat bayi itu Rasulullah SAW, dia baring dalam keadaan mengiring. Macam sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan, baring, kita letak tangan kita kat tepi, mengiring ke kanan, betul? Bayi tidur macam tu. Nampak tak? Sampai kebesar Rasulullah ajar untuk kita tidur macam tu. Rasulullah daripada bayi Rasulullah dah amalkan. Dan apa yang membuatkan Halimah terkejut, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Bila Halimah datang kepada bayi itu terus pusing, baring, dia mendegakkan badannya. Terus matanya terbuka. Ketika terbuka mata Rasulullah SAW, ketika itu terpancarnya cahaya sampai ke langit. Subhanallah. Nampak tak? Maka ketika itu telah Allah datangkan satu perasaan cinta pada Halimah untuk jaga anak ini, untuk menyusukan anak ini, Rasulullah SAW. Sebelum ni dia tak nak, tapi selepas dia tengok macam tu, dia terus rasa cinta dengan anak ini. Maka dibawalah balik anak ini. Di dalam perjalanan, unta mereka kurus, lemah, tak bersusu, tak gemuk pun, dan tak kuat. Akan tetapi pada malam itu nak diceritakan bahawa sebelum ambilnya Rasulullah SAW, mereka sekeluarga hidup dalam keadaan yang sangat lapar. Halimah dan suaminya tidak pernah tidur. Kerana apa? Kerana menjagakan anak mereka yang lapar. Tak pernah tidur sebab anak mereka lapar. Jadi bila dah bawa balik Rasulullah SAW, ketika dalam perjalanan itu, tiba-tiba unta yang ditunggangnya menjadi gemuk dan susunya banyak, bahkan terlebih susunya unta itu. Itu antara keajaiban yang berlaku ketika mereka bawa Rasulullah SAW. Nak dipendekkan cerita, Halimah dia jaga Rasulullah SAW selama 4 tahun. 4 tahun. Ketika Rasulullah SAW kecil lagi, Rasulullah SAW bermain dengan saudaranya Abdullah, betul? Abdullah, saudaranya. Dia main di belakang rumah, dan ketika itu datanglah 2 orang malaikat yang berbadan sasa, datang memegang tangan Rasulullah SAW, lalu membedah dada Rasulullah SAW. Ketika itulah berlakunya peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Dan ketika peristiwa pembelahan dada itu, malaikat dia bedah dada Rasulullah SAW untuk apa? Kerana nak buang hadus syaitan. Maksudnya bisikan syaitan yang ada dalam hati. Maka malaikat buang benda tu yang ada dalam hati Rasulullah SAW. Kalau kita ni semua ada benda tu. Sebab tu kita boleh dengar bila kita nak buat jahat, kita akan buat, kan? Sebab kita tak boleh buang benda tu. Rasulullah dibuang benda tu. Maka ketika itu saudaranya Abdullah terkejut, menangis-nangis, terus berlari berjumpa dengan ibunya. Wahai ibu, ya ummi, wahai ibuku, saudaraku Rasulullah SAW, ada orang menyakiti dia. Budak kecil mana tahu. Dia kata 2 orang tu menyakiti Rasulullah SAW. Lantas Halimah terdengar je anak dia berkata macam tu. Halimah terus terbangun, terus berlari menuju ke Rasulullah SAW. Maka Halimah pun jumpa Rasulullah SAW. Halimah kata apa? Wahai anakku, siapa yang sakiti kau? Halimah sambil menangis-nangis memeluk Rasulullah SAW. Ulama mengatakan bahawa ketika itu, sepanjang dia menjaga Rasulullah SAW, kecintaan dia pada Rasulullah melebihi anak-anak. Dia lebih cintakan, dia lebih sayangkan Rasulullah SAW daripada anak-anak dia. Dengan asbab peristiwa itu, Halimatus Sa'diyah dia berisau, dia takut akan apa-apa lagi berlaku pada anak dia, yang ni Muhammad SAW. Maka dia hantar balik kepada ibunya Aminah. Dia hantar balik kepada di kampungnya balik. Itulah sedikit tentang
awal-awal permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan ibu susuan, kita boleh nampak bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia manusia, tapi bukan seperti kita. Beza. Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah tidur, Rasulullah bermain, Rasulullah bergurau, tapi dia tetap tidak akan sama dengan kita. Kita tetap tidak akan dapat nak samakan mana-mana yang ada pada kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan memperbanyakkan zikir, kita akan memperbanyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang cintakan Nabi, bila sebut nama Nabi-nya, mereka akan terus rasa sedih. Mereka akan rasa, sebab tuan-tuan mesti pernah bila dengar orang selawat, orang sebut nama Nabi, mesti kita kan tiba-tiba rasa macam nak menangis. Ketahuilah bahawa mungkin sekarang kita tak nampak rindukan Nabi, tapi kalau Nabi ada depan kita, mesti berebut-rebut nak peluk Nabi, sebab rindu Nabi. Sekarang kita tak nampak, sekarang memang muka macam biasa je, tak nampak rindu kan. Tapi hakikatnya kita rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala alam. Itu sekadar perkongsian daripada Habib Ali. Mana yang saya dapat lah. Itu yang mana yang saya dapat. Mungkin tuan-tuan ada lagi maklumat yang lebih daripada saya, bolehlah kongsi-kongsi nanti. Okay? Dan insyaAllah kita nak slot seterusnya. Bukan slot lah, maksudnya nak menceritakan tentang benda yang viral, yang mana orang, kita dapat video yang mana orang katakan tentang Ad-Dukhan akan berlaku pada tahun harapan. Jadi kena berjaga-jaga. Kita dapat video tu daripada seorang ustaz. Ustaz tu kata apa? Saya dah kaji, saya dah analisis, tahun depan berlakunya Ad-Dukhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Ad-Dukhan akan berlaku pada pertengahan bulan Ramadan. Apa maksud pertengahan bulan Ramadan? Maksudnya 15 Ramadan, dan dia akan berlaku pada hari Jumaat. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ustaz ni kata Ad-Dukhan akan berlaku tahun hadapan. Sebab apa? 10 tahun akan datang, dan 10 tahun yang lalu kita takkan jumpa lagi di dalam bulan Ramadan, 15 Ramadan, hari Jumaat. Ustaz tu kata kita takkan jumpa lagi. 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang lalu takkan jumpa. Maksudnya melainkan tahun harapan 2020. Dia kata, ustaz tu kata, kita bila dengar, wish, nak kiamat dah ni. Kita boleh tahu ke kiamat tu bila? Kita silap. Kita tak akan tahu kiamat tu berlaku bila, sebab kiamat tu rahsia Allah. Jadi kita mandai-mandai nak kata kiamat tahun depan tu, kenapa? Itu silap kita. Saya bagi dua dalil je. Kenapa? Bukanlah nak katakan kiamat berlaku tahun depan, tak. Bukan. Dua dalil yang nak menguatkan diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama, Dukhan, kita kena tahu. Dukhan ni tanda besar, tanda kecil. Ad-Dukhan, tanda besar. Termasuk dalam 10 tanda besar hari kiamat, betul? Ad-Dukhan. Apa maksud Ad-Dukhan? Asap tebal. Asap tebal yang menutupi bumi. Jadi kita kena tahu, sebelum berlakunya Ad-Dukhan, akan berlaku peristiwa lain, akan berlaku tanda-tanda besar kiamat yang lain. Sebelum berlakunya Ad-Dukhan, akan berlaku tanda-tanda kiamat yang lain, seperti keluarnya Dajjal. Dajjal keluar dengan Nabi Isa. Kalau dua ni tak keluar lagi, memang belum lagi berlaku kiamat, belum lagi akan berlaku Ad-Dukhan. Kena tunggu dua ni keluar dulu, Dajjal dengan Nabi Isa. Dan antara tanda besar yang paling awal yang akan keluar adalah Dajjal. Paling tanda besar kiamat yang paling awal yang akan keluar adalah Dajjal. Dan yang kedua, para ulama membahaskan tentang hadis-hadis akhir zaman. Para ulama dan para tabi'in ni, mereka bersepakat bahawa dalam 10 tanda besar hari kiamat ni, ada 3 tanda yang yang serangkai. 3 tanda yang serangkai. Apakah tanda-tanda itu? Maksudnya tanda-tanda kiamat yang besar 3 serangkai ini adalah Ad-Dukhan, Ad-Dabah
dengan matahari terbit di sebelah barat. 3 tanda ni. Selepas 3 tanda ni, kiamat. Sekarang ni, bertiga ni dah keluar belum? Belum. Jadi kenapa kita saja-saja nak kata tahun depan kiamat? Kita belajar Dajjal dia akan turun kat bumi ni selama 40 tahun, 40 hari. 40 hari kan? 40 hari. Hari pertama macam 40 tahun. Hari kedua macam 4 bulan. Hari ketiga macam 4 minggu. Hari keempat barulah macam hari-hari biasa. Jadi panjang kan masanya? Panjang betul. Jadi kenapa nak kata tahun harapan kiamat? Bukanlah saya nak kata saya tahu kiamat tu bila, tak. Tapi bila kita dengar dalil ni, kita boleh tahu. Boleh menguatkan lagi diri kita untuk banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya 2 dalil tu dah cukup dah nak kuatkan diri kita. 2 dalil tadi. Dajjal dah keluar belum? Apa lagi? Nabi Isa dah keluar belum? Ya'juj Ma'juj pun sama. Tu pun tanda kiamat yang besar yang lain. Maksudnya mereka keluar dulu baru akan berlaku ad-dukhan. Matahari terbit di belah mana dengan dabah. Baru akan berlaku benda tu. 3 ni yang last yang akan berlaku sebelum kiamat betul-betul berlaku. Sebab tu kita kena tengok dalam kitab hadis sahih. Kita kena tengok hadis sahih berkenaan dengan dukhan. Dukhan ni apa? Kita kena baca. Kita boleh baca dalam surah Ad-Dukhan. Ada dalam Quran. Cubalah baca. Dalam tu apa? Jadi ulama bersepakat 3 serangkai ni akan berlaku selepas tanda-tanda besar yang lain berlaku dulu. Keluar Dajjal, keluar Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Jadi para ulama dia kata apa? Seandainya pada waktu pagi itu terbit matahari daripada belah barat, seandainya, dan petang keluarnya ad-dukhan, asap tebal, maka ketika itu kiamat sudah hampir. Pagi itu matahari dah terbit daripada belah barat, petang tu berlakunya ad-dukhan, maka besok kemungkinan kiamat. Maksudnya lebih macam tu, macam lebih dekat lah, lebih hampir. Kadang mungkin dia kata apa, mungkin keluar ad-dukhan dulu. Mungkin keluar ad-dukhan dulu. Lepas ad-dukhan tiba-tiba matahari terbit daripada belah barat. Maka kiamat sudah hampir. Ketika keluar 3 ni, kiamat memang betul-betul sudah dekat dengan kita. Jadi kita jangan pandai-pandai nak cari spekulasi, nak cari apa kan. Tak payah. Kita teruskan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena baca Suratul Kahfi. Itu pelindung kita daripada Dajjal. Baca, amalkan. Dalam hadis suruh baca 10 ayat yang terawal. Ada yang baca di tengah-tengah, ada yang suruh baca yang terakhir. Jadi lebih baik kita baca satu surah Al-Kahfi lebih baik. Bacalah. Lagi cantik hafal. Hafal kan 10 ayat je, tak banyak. Allah Ta'ala alam. Rasa setakat itu saja. Dah lebih sangat ni. Tuan-puan pun dah kelaparan. Rasa bila nak solat ni, masing-masing kan solat di awal waktu kan. Bila nak solat ni, lama sangat bercakap kan. Jadi seandainya saya ada tersalah bahasa, terkasar bahasa, tersalah bahasa, dan terbuat tuan-tuan dan puan-puan terkuris hati, saya mohon ampun dan maaf. Dan apa yang saya minta adalah satu saja, tolong doakan saya nak belajar di Mesir. Tolong doakan saya dimudahkan urusan kat sana, dimudahkan, diberikan kefahaman yang baik. Bukan untuk diri saya, untuk diri saya juga sebenarnya, dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Untuk kita sampaikan benda baik, kita sampaikan insya-Allah. Moga apa yang tuan-tuan dan puan doakan pada saya berbalik pada tuan-tuan dan puan-puan juga, berbalik pada anak tuan-tuan dan puan-puan juga, insya-Allah. Moga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sentiasa beramal niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah istiqomahkan kita dengan amalan-amalan kita. Moga-moga apa yang kita ada sekarang ni Allah berkati. Teruskan majlis-majlis macam ni.
Dan kalau tuan-tuan perempuan nak apa, nak sambut Maulid Arba'in, tuan-tuan boleh follow apa, boleh